Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Diah Muhammad Jaiz dalam Perhati minggu ini. Setengah jam dalam Perhati, kita akan membincangkan isu yang menarik perhatian ramai. Isu yang sebelum ini dianggap kecil, namun impaknya mampu memberikan kesan bukan sahaja kepada masyarakat, malah kepada negara amnya. Baru-baru ini negara kita digemparkan dengan ketidakstabilan politik apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad melepaskan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri. Teka-teki siapakah yang bakal menggantikan beliau untuk jawatan itu akhirnya terjawab apabila Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah berkenan melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Rakyat di bawah payung pemerintahan Yang di-Pertuan Agong berbesar hati dengan keputusan yang telah dibuat oleh Sultan Abdullah. Namun ada juga yang seakan-akan tidak berpuas hati sehingga mengeluarkan kata-kata kesat terhadap Yang di-Pertuan Agong. Kenapakah ada segelintir masyarakat yang berbuat demikian? Sedangkan kita tahu bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Baik, memasuki minggu ke-8 Perhati, kita akan membincangkan berkenaan dengan penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Sebelum itu, kita saksikan dahulu VT ini. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan polis berhubung satu hantaran berbau penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong atau YDPA yang dimuat naik di Facebook. Tangkapan terhadap lelaki itu dibuat susulan siasatan yang dijalankan berhubung satu hantaran yang dibuat naik menggunakan akaun Facebook Aaron Yee. Dalam pada itu, polis turut menjalankan siasatan terhadap dua lagi hantaran yang didapati berbaur penghinaan terhadap Agong yang dimuat naik melalui akaun Facebook serta satu hantaran berbaur hasutan di Twitter. Dua hantaran berbaur penghinaan terhadap Agong itu dimuat naik oleh pemilik akaun Facebook menggunakan nama Gavin Lee dan Haizat Azhar. Seorang pekerja kilang mengaku bersalah di Mahkamah Stesen Kuala Lumpur di atas dua pertuduhan menghina Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong di laman sosial Instagram. Mengikut pertuduhan, Syahril didakwa melalui perkhidmatan aplikasi Instagram dengan menggunakan laman profil s.syahril bin Muhammad secara sedar membuat dan memulakan dua penghantaran komunikasi yang jelik dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain antara 10 pagi dan 1 tengah hari pada 1 Mac lepas. Seorang jurujual kereta didakwa di Mahkamah Stesen Seremban atas 4 pertuduhan menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah dan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di laman sosial Facebooknya. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melalui perkhidmatan aplikasi Facebook menggunakan laman profil Facebook Azrin Bidin secara sedar membuat dan memulakan penghantaran dengan niat untuk menganiayai orang lain. VT yang anda saksikan tadi hanyalah sebahagian contoh yang kami ambil. Terdapat banyak lagi jenis penghinaan, kata-kata kesat yang dilemparkan terhadap Yang di-Pertuan Agong ataupun institusi diraja secara amnya. Baik, apakah sebenarnya maksud penghinaan terhadap institusi diraja? Kita dengarkan kata pakar. Baik ya, kalau kita lihat ya, sekarang ni memang ramai individu yang memperlekehkan institusi diraja, terutama dalam keadaan politik negara yang tidak begitu memberangsangkan. Pada saya ini satu fenomena yang sangat menyedihkan kerana tidak sepatutnya kita menghina raja yang menjadi lambang kedaulatan negara dan juga institusi diraja yang menjadi orang kata asas kepada negara Malaysia yang merdeka. Jadi pada saya amat sedihlah apabila saya melihat golongan muda ataupun golongan tua sekalipun begitu mudah sekali menghina Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana raja yang mereka tidak suka sewenang-wenangnya di media sosial ataupun melemparkan kata-kata kesat di tempat awam. Apa yang dimaksudkan dengan menghina institusi raja ini, apa-apa jua perbuatan, penulisan, tindakan yang boleh disifatkan sebagai mencela ataupun kata-kata kesat atau menghina yang merendah-rendahkan martabat institusi raja yang telah dimaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi pada saya tidak semestinya hanya menulis, tindakan kita melukis ataupun melurik gambar, itu semua dianggap sebagai menghina institusi diraja yang mana bila dilihat secara awam dapat kita fahami itulah satu penghinaan kepada institusi diraja tersebut. Bagi saya lah kan, kita sebagai rakyat
seharusnya kita perlu menghormati apa saja keputusan daripada yang di-Pertuan Agong. Kerana kita hidup ni kita hidup dalam satu perlembagaan, kita di bawah payung Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. So kita sebagai rakyat harus mematuhi apa saja yang diputuskan oleh Baginda, itu harus kita terima dengan sebaik-baiknya. Oh, it's very cruel. It's not good to insult the king. It's not good. They must see, what the present king is doing. Yeah, it's very good. Very kind he's kind for the people. Hidup orang yang paling tidak baik, tidak bagus baginya. Kerana kita Agong adalah ketua negara kita. Ya, perlu kita hormati. Perlu dihargai sebagai pemimpin kita yang tertinggi. Rasanya tindakan tu memang tak wajar lah dan sangat-sangat satu attitude yang kurang bagus untuk masyarakat lah, sebab benda ni isu je Agong. Jadi tak sepatutnya lah mengeluarkan kata-kata macam tu dan sebar dekat orang awam macam tu. Satu tindakan yang tak sepatutnya, yang tak sewajarnya, dan kalau boleh tolonglah ambil tindakan tegas ke tindakan yang sewajarnya, sebab terhadap mereka lah, siapa-siapa je. Sebab kalau dibiarkan benda ni, kalau kita tak kawal, jadi dia akan lebih berluasa. Pada pandangan saya memang tak patut sangatlah benda ni berlaku. Sebab bagi saya Agong ni kan ketua negara kan. Macam ada baru-baru ni ada krisis dalam pentadbiran Malaysia kan, politik kan. Akhirnya terpulang kepada Agong juga kan yang membuat keputusan. Bertemu kembali. Pemerintahan beraja merupakan salah satu ciri unik di Malaysia. Menurut Tun Muhammad Saleh Abbas dalam buku beliau yang bertajuk Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia, pemerintahan beraja merupakan salah satu ciri tradisi yang terdapat dalam perlembagaan Malaysia. Setelah negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, konsep pemerintahan beraja dikekalkan walau bagaimanapun ia diselarikan dengan konsep demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara kita. Muncullah konsep raja berperlembagaan yang bermakna kuasa raja dibatasi oleh perlembagaan. Baik, institusi beraja itu merupakan satu institusi yang memenuhi atau mengimbangi sistem demokrasi. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, bahawa ada kalanya demokrasi juga tidak dapat memenuhi hasrat atau apa yang diimpikan oleh rakyat melalui pilihan raya. Ada kalanya demokrasi juga boleh menghasilkan diktator. Jadi di sini kepentingan peranan institusi beraja ini ialah melengkapi atau memenuhkan vacuum yang mungkin berlaku dalam sistem demokrasi. Jadi kalau kita melihat kepada peruntukan perlembagaan, institusi beraja ini mempunyai beberapa peranan utama. Pertama, sangat jelas bahawa dalam perkara 32 sebagai contoh menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong itu merupakan ketua utama negara atau ada orang kata kepala utama negara. Baginda juga menerusi perkara 39 adalah mempunyai hak ke atas kuasa eksekutif dan baginda boleh melaksanakannya dengan sendiri. Dan kita juga lihat dalam perkara 40 dalam braket 2, beberapa kuasa discretionary atau budi bicara telah dinyatakan dengan harfiah, dengan tertulis, dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan kita lihat juga perkara 41 yang menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Peranan-peranan ini dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi melengkapkan institusi demokrasi.
Institusi diraja ini perlu dihormati. Bukannya kita nak sembah raja, ya. Ramai yang sangat silap merasakan bahawa apabila kita sebut kedudukan raja berperlembagaan itu seolah nak menyembah raja. Kita bukan nak menyembah raja, kita menghormati institusi raja yang akhirnya akan menjadi benteng terakhir di dalam keadaan negara yang berhadapan dengan pelbagai perkara seperti yang kita lihat baru-baru ini, di mana kerajaan menjadi kucak-kacir, bertukar, akhirnya kita berpaling kepada yang di-Pertuan Agong untuk memutuskan atau mengurangkan, malah menghilangkan kekusutan tersebut. Jadi pada saya, institusi diraja ini di dalam perlembagaan jelas membuktikan di mana itulah fungsi sistem negara kita, raja berperlembagaan yang pasti hak-hak negeri seperti tanah, air dan agama Islam diberikan kepada raja-raja negeri dengan menerusi enakmen mereka. Jadi di situlah yang kena difahami. Bukan kita sesuka hati memberikan kedudukan tersebut. Di dalam perlembagaan yang menjadi Supreme of Law Malaysia telah ada kesemuanya ini. Jadi yang perlu dilihat bagaimana masih ada setelah puluhan tahun kita merdeka, di mana salahnya apabila rakyat tidak faham tentang kedudukan raja perlembagaan. Adakah dari segi sistem pendidikan atau dari segi kesedaran yang tidak mengambil berat tentang situasi ataupun sistem politik dan peruntukan negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik. Kita mempunyai kepelbagaian agama, bangsa dan pelbagai lagi. Dan ciri-ciri unik inilah yang menjadikan Malaysia sebagai contoh negara majmuk yang boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni setelah negara kita mencapai kemerdekaan 62 tahun lepas. Sebagai sebuah negara raja berperlembagaan, maka diperuntukkan oleh perlembagaan institusi yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu di 9 buah negeri dan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu adalah diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan pentadbiran agama Islam di negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah persekutuan. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Negara. Baginda menjalankan tugas-tugas di bawah perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Raja-raja pula menjadi ketua negeri dan menjalankan tugas mengikut nasihat Menteri Besar masing-masing. Baik, berbalik kepada masalah politik yang berlaku di negara baru-baru ini, yang di-Pertuan Agong telah pun menemui jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betul, ada yang setuju dan ada juga yang mungkin tidak setuju dengan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk melantik sesiapa sahaja yang dirasakan berwibawa untuk memimpin negara kita selaku Perdana Menteri. Namun bagi yang tidak bersetuju, adakah dengan cara mengeluarkan kata-kata kesat dan penghinaan ini adalah satu cara yang cukup baik untuk menyatakan bagaimana mereka tidak bersetuju dengan keputusan tersebut? Kalau kepada saya lah mereka yang menghina institusi diraja ini dengan perkataan-perkataan carutan, lukisan-lukisan yang tidak senonoh, pada saya sebenarnya mereka tidak faham fungsi mereka sebagai rakyat Malaysia. Pada saya, kita perlu lihat kalau nak dianggap sebagai pengkhianat, mungkin juga mereka dianggap sebagai pengkhianat. Pengkhianatan kepada sistem raja berperlembagaan itu seharusnya ianya tidak terjadi kerana sepatutnya mereka boleh tahu perbuatan itu salah. Ini satu perkara yang mudah dan pada saya tidak perlu pun diberitahu berulang kali bahawa bila kita menghina raja, kita bukan seperti di Thailand menghina raja itu hukumannya sangat berat. Tetapi kita di sini sudah tidak anggap dia punya berat. Malah kita memperlekeh-lekehkan dengan carutan-carutan yang kita tulis di media sosial. Jadi pada saya nak dianggap pengkhianat, bolehlah dianggap pengkhianat kerana tidak faham tentang fungsi negara sendiri. Baru-baru ini, pakar perlembagaan Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz dalam satu temu ramah kepada Bernama berkata, dakwaan mengatakan Kerajaan Pakatan Harapan digulingkan secara royal coup disifatkan melampau dan menghina institusi diraja di negara ini.
Syam Rahayu berkata segala tindakan yang diambil Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah dalam menyelesaikan krisis politik negara adalah berpandukan kuasa yang diperuntukkan kepada Seri Paduka seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Beliau menjelaskan perkara 43 dalam kurungan 2 dalam Perlembagaan Persekutuan secara jelas menyebut Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa berbicara untuk melantik seorang Perdana Menteri yang pada hemat Seri Paduka mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Baiklah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Kesetiaan kepada raja dan negara merupakan salah satu prinsip asas dalam rukun negara dan rukun negara ini telah kita ikrarkan sejak bangku sekolah lagi. Difahamkan bagi sesiapa sahaja yang didapati bersalah menghina institusi diraja ataupun Yang di-Pertuan Agong, mereka akan dikenakan hukuman denda ataupun penjara. Perhati bertanyakan kepada orang awam apakah pendapat mereka, adakah mereka bersetuju dengan tindakan yang dikenakan terhadap mereka yang didapati bersalah melakukan penghinaan terhadap institusi diraja. Maybe a strict punishment where it doesn't violate other people's rights in the society. That's all. Kalau bagi saya lah, hukuman yang paling berat lah. Tapi sekurang-kurangnya penjara ataupun denda yang tinggi lah, untuk bagi pengajaran kepada orang lain agar tak buat benda yang sama lah. Satu tindakan yang tak sepatutnya, yang tak sewajarnya dan kalau boleh tolonglah ambil tindakan tegas ke tindakan yang sewajarnya sebab terhadap mereka lah, siapa-siapa je. Sebab kalau dibiarkan benda ni, kalau kita tak kawal, jadi dia akan lebih berluasa. Jadi sepatutnya lah tolong ambil tindakan yang sewajarnya untuk golongan-golongan orang yang berfikiran macam ni terhadap Agong. Sewajarnya boleh ambil tindakan yang terbaiknya lah, kerana satu-satunya paling tak elok untuk menghina Agong kita adalah pemimpin negara kita yang paling tertinggi. Kalau tak ada dia, siapalah kita sebagai rakyat Malaysia yang terbaik. My opinion, the rules of law must go through lah. They know better than us, so they know what punishment to give. The justice and all these people. Oh, hukuman ya. Bagi saya lah, hukuman bagi mereka-mereka yang menghina Agong ni, masukkan je dalam penjara saya ingat ni. Itu je satu-satunya jalan yang terbaik kan. Sebab kalau kita bagi nasihat pun dia orang ni takkan dengarnya. Dia ikut kepala dia je kan. So kita tangkap dia, bicarakan dia. Kalau didapati memang betul dia melakukan penghinaan tu, maka undang-undang akan selesaikan dia. Masukkan di dalam penjara ke macam mana, macam itulah. Rata-rata rakyat Malaysia mahukan sesiapa sahaja yang didapati bersalah menghina institusi diraja dan Yang di-Pertuan Agong untuk dikenakan hukuman yang lebih berat. Tetapi apa pula pendapat pakar perlembagaan dan undang-undang berikutan hal ini? Berkenaan dengan sudut perundangan, pada saya kita bukan seperti di Thailand yang ada undang-undang menghina raja dan juga beberapa negara lain. Kita hanya ada undang-undang yang mencakupi akta hasutan, multimedia dan sebagainya. Pada saya sebenarnya sudah mencukupi. Kita di Malaysia dah banyak undang-undang. Tak payah nak buat banyak undang-undang lagi. Cukup-cukuplah yang ada, tapi kita kena pastikan awareness atau kesedaran rakyat Malaysia itu di mana, dan kemudiannya undang-undang itu berkuat kuasa bagaimana. Seperti contoh ya, lepas saja pelantikan Perdana Menteri, begitu ramai yang menghina Yang di-Pertuan Agong apabila pilihan Perdana Menteri itu tak menepati selera mereka. Lalu kertas siasatan dibuka 10 ya. Hari pertama tu 10. Kita lihat apa maknanya. Maknanya polis diraja Malaysia tidak memandang enteng perkataan-perkataan yang ditulis. Ada saja laporan polis dibuat, mereka bertindak. Jadi di sinilah penguatkuasaan inilah yang saya mahukan.
kita tunjukkan kepada rakyat bahawa kita tidak bermain-main dengan perkataan yang mereka hina itu. Ada tindakan dan mereka kena berhadapan dengan akibat yang mereka buat sendiri. Minggu lalu, kata Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor, polis telah membuka 10 kertas siasatan berhubung kes memuat naik status menghina Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah di laman sosial. Beliau berkata ia menjadikan sejumlah seramai 5 individu dan sedang menjalankan siasatan lanjut termasuk mengesan beberapa individu lagi yang disyaki memuat naik status berkenaan. Daripada 10 siasatan yang telah kita buat ni, ada di antara mereka telah pun kita ambil remand dan kita tunggulah keputusan daripada pihak penawar raya kemudian ya. So, Daripada 10 laporan, berapa banyak Datuk yang polis dah tahan? 3 dia tahan dan masih lagi mencari yang lain. Timbalan Ketua Polis Negara berkata, bagi menjamin ketenteraman awam dan keharmonian, Polis Diraja Malaysia menggesa orang ramai agar mendukung prinsip rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Janganlah menerbitkan atau mengedarkan apa-apa kenyataan, kabar angin atau berita yang mempunyai kecenderungan menghasut yang boleh mendatangkan suasana tidak harmoni, yang boleh menggugat ketenteraman dan keselamatan awam. PDRM tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas bagi mengheret pesalah ke muka pengadilan. Banyak yang kita boleh pelajari dalam episod Perhati pada minggu ini. Salah satunya adalah dari segi aspek hormat menghormati, yang mana ia perlu diterapkan bukan sahaja kepada generasi muda, malah kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak kira agama, bangsa maupun usianya. Kita juga harus faham bahawa negara kita adalah negara yang mengamalkan Raja Berperlembagaan sebagai payung negara kita, ketua negara, dan kita perlu menghormati institusi tersebut. Baik, sebelum kita melabuhkan tirai, saksikan klip yang kami sediakan yang menunjukkan keprihatinan Yang di-Pertuan Agong terhadap rakyat. Sehingga kita bertemu lagi, ingat sentiasa peka dengan persekitaran anda kerana kami perhatikan anda. Keprihatinan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah terserlah apabila baginda turun dari kenderaan rasmi bagi memeriksa keadaan dan bertanya khabar mangsa kemalangan berhampiran Plaza Tol Max Putrajaya. Ini bukan kali pertama baginda menyantuni rakyat yang ditimpa musibah dan perkara itu turut dikongsi melalui paparan laman sosial Instagram rasmi Istana Negara. Berdasarkan video 30 saat itu, Al-Sultan Abdullah dilaporkan dalam perjalanan ke Istana Melawati. Menerusi video berkenaan, baginda turut bersalaman dan melihat keadaan kenderaan yang terbabit dalam kemalangan itu sebelum memasuki kenderaan rasminya. Kepribadian baginda turut terserlah selepas membantu mangsa kemalangan di jalan susur dari pintu utama Istana Negara ke Jalan Tuanku Abdul Halim ketika baginda dalam perjalanan ke Muzium Diraja untuk merasmikan pameran Raja kita. Baru-baru ini juga, Yang di-Pertuan Agong berjaya memukau hati rakyat setelah berkenan mengagihkan makanan kepada sekumpulan wartawan yang menunggu di luar istana kerana tugasan susulan perletakan jawatan Perdana Menteri. Keprihatinan YDPA itu telah membuka mata banyak pihak sekaligus sikap murni itu menjadi contoh kepada pihak korporat, syarikat swasta dan persendirian yang turut sama mengedarkan pelbagai keperluan kepada petugas media seperti lotion pelindung matahari, penutup muka dan mulut serta makanan.